بسم الله الرحمن الرحيم. لا سيدنا نبينا وحبيبنا شفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والمصنف رحم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang daripada Allah maka kita dapat teruskan lagi ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Dalam usaha kita mempertingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekalan yang kita nak bawa balik ke alam akhirat, yang mana alam akhirat itu merupakan tempat yang kekal buat selama-lamanya. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung lagi dalam kitab Mastikah Hadis jilid yang kedua. Kita dah sampai muka surat 187. Tajuk seterusnya itu membaca zikir dan berdoa sesudah memberi salam. Membaca zikir dan berdoa sesudah memberi salam. Untuk menyempurnakan sembahyang fardu yang 5 yang telah dikerjakan, disunatkan beristighfar. Disunatkan beristighfar. Lepas sembahyang disunatkan beristighfar. Jadi beristighfar itu bukan bid'ah haram. Ada pahaman-pahaman yang baru-baru ni ada kata bid'ah haram. Jadi istighfar itu bukan bid'ah haram. Disunatkan beristighfar. Beristighfar yakni memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut astaghfirullah ataupun astaghfirullahalazim ataupun sebagaimana yang tuan-tuan imam kita sebut itulah, ataupun penghulu segala istighfar. Dalam khutbah Jumaat akan datang kita akan dengar penghulu segala istighfar. Pak Khatib akan baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang penting beristighfar. Jangan lepas sembahyang caw tu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia caw je. Kecuali yang ada emergency, tak payah elak lah. Nak buang air besar, nak buang air kecil, nak buat macam mana kau. Tapi ni urat apa-apa, tak ada apa-apa. Caw je. Ataupun ada pahaman Wahabi, ada ikut Wahabi, kita bina haram zikir. Apalah Pak Imam zikir lepas sembahyang, bina haram. Itu pahaman Wahabi. Kita ahli sunnah wal jamaah, aliran Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah, yang biasa dipasakkan dalam telinga kita tiap-tiap minggu pada khutbah yang kedua. Kalau tak tidur memang dia dengar. Kalau tak dengar, tidurlah tu. Membaca zikir, ya, membaca zikir itu sunat. Membaca zikir, tasbih, tahmid, takbir, sunat, bukan bidah haram. Kalau bidah haram kita ada sunnah wal jamaah pun kita pun tak terima bidah haram. Tapi ni kan sunnah Nabi lagi. Nanti kita akan tengok dalil-dalil dia. Serta berdoa sesudah memberi salam. Berdoa. Bagaimana yang tuan-tuan imam kita buat di Malaysia ni, dah comel dah tu, dah cantik dah tu. Ikut je lah. Tak payah nak buat pening-pening kepala. Nak buat kaluk-kaluk, gege-gege. Nak buat apa dia. Kerana saat itu, maksud saat selepas daripada sembahyang fardu tu, termasuk di antara saat-saat yang mulia yang diharapkan makbul doa padanya. Itu di antara waktu-waktu yang mustajab berdoa, iaitu tiap-tiap lepas sembahyang fardu 5 waktu. Jadi sayang kalau lepas sembahyang caw. Kalau sesekali menasabahlah, ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Tapi kalau tiap-tiap waktu, itu rugilah, itu rugi, betul, rugi. Perkara yang pertama disunatkan melakukannya sesudah memberi salam ialah menyapu kepala dengan tangan kanan sambil membaca. Bagaimana yang tuan-tuan haji buat tu, tuan-tuan imam kita buat, tuan-tuan haji buat, Pak Bila buat, pengurusi buat, semua buat. Betul lah tu. Itu disunatkan. Ini kita baca dalam kitab. Kitab ni bukan Pak Imam buat, bukan ustaz buat. Yang buat karang tu ulama kan. Jadi kita ni tolong baca sahaja. Dapat baca kitab ni pun alhamdulillah. Nak buat kitab tak pandai. Dapat baca pun alhamdulillah. Nak dengar kitab alhamdulillah. Yang payahnya tak nak dengar. Yang payahnya. Lepas sembahyang caw, tak nak dengar. Kata-kata bina haram. Jadi perkara yang pertama disunatkan melakukannya sesudah memberi salam ialah menyapu kepala. Sapu kepala tu kenapa? Dengan tangan kanan kok, bukan dengan kaki. Kalau kaki kita pun tak terima. Tangan kanan sambil membaca Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillah. Allahumma adhab anni al-hamma wal hazan. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada aku kesusahan. Tu kita minta kepada Allah. Allahumma idhab anni. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada aku ni kesusahan. Ialah kita manusia biasa. Ada masa senang, ada masa susah. Kecuali tuan-tuan haji lah, ibu-ibu haji-hajian semua senang berlaku. Orang kaya, jutawan berlaku. Orang baik raja. Orang baik raja darat, tengah laut. Alhamdulillah, jutawan-jutawan berlaku. Alhamdulillah. Senang saja. Tapi kebanyakan manusia ni ada yang susah. Contoh di Ukraine katakan, di Palestin katakan, di Somalia katakan, di Bosnia Herzegovina katakan. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada aku kesusahan. Dan perkara-perkara yang mendatangkan duka cita pun begitu. Kita hidup ni ada masa suka, ada masa duka cita. Baru kahwin suka je. Bila mak nak bersalin, ya Allah sedih, takutnya lah. Apatah lagi bila dilahirkan anak tu meninggal. Allah sedihnya lah. Dan menunggu kelahiran anak tu. Berapa lama dah? 9 bulan, 10 hari tiba-tiba kau dapat anak meninggal. Duka cita dah. Duka cita. Biasalah. Kita manusia biasa.
Sedih. Ini menurut hadis riwayat Tabrani. Menurut hadis riwayat Ibnu daripada Anas radhiyallahu lafaz doa itu seperti berikut. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Allahumma adhab anni hamma wal hazan. Aku naik saksi meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Pemurah. Pemurah tak Allah pemurah. Kita kapiak-kapiak pun dapat walaupun menyembah lain daripada Allah. Orang munafik dapat tak makan, minum, ngombe, dapat kok meto-meto maghrib tau. Tak semayang tau. Sedapnya makan burger. Nah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani itulah Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskanlah daripada aku kesusahan dan perkara-perkara yang mendatangkan duka cita. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita baca tu. Ni baca kitab. Bukan dibuat-buat, bukan direka-reka, kita baca dalam kitab. Apa yang tulis tu yang kita baca, macam khutbah. Apa yang ada dalam khutbah tu yang kita baca, tak ada tukar tambah, tak dikurangkan. Jadi amalan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik sahaja selesai mengerjakan sembahyang dengan memberi salam. Kok dia kata beda arang, kenapanya? Belajarlah sampai habis. Ni belajar tak habis contoh. Menurut hadis yang pertama oleh Tabrani, baginda menyapu kepalanya dengan tangan kanan sambil membaca doa yang pertama tadi. Menurut hadis yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu dahi, kepala dahi dengan tangan kanannya sambil membaca doa yang kedua. Kita boleh memilih salah satu. Sama ada menyapu kepala ataupun sambil berdoa ataupun menyapu dahi sambil membaca doa yang kedua. Kerana kedua-dua itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payah nak buat gaya-gaya kalau sapu dahi, kepala semua. Dahi, kepala dua-dua tak buat. Menggaduh. Sapu dahi dah pula, nak sapu kepala sapulah. Kemudian selepas sapu bagaimana tuan-tuan imam kita buat itulah. Kemudian disunatkan kita beristighfar. Istighfar. Ialah kita manusia biasa dalam sembahyang daripada Allahu Akbar sampai salam. Khusyuk tak khusyuk sembahyang. Tuan-tuan haji memanglah alhamdulillah khusyuk 100%. Ibu-ibu haji-haji tak ingat apa-apa, alhamdulillah. Tapi kebanyakan manusia bila Allahu Akbar tengok macam-macam datang. Betul? Lepas isyak ni aku nak makan burger. Oh sedap makan burger kok contoh. Datang dah tu. Dia adalah semayang nak makan burger. Nasi goreng, ikan bakar, sotong bakar. Dah semayang. Bermakna kita ada yang tak khusyuk. Tapi bukan tuan-tuan haji lah. Tuan-tuan haji memang alhamdulillah. Pak Yai belaka kan alhamdulillah. Orang pakai gaji ni khusyuk belaka alhamdulillah. Itu kelebihan orang pakai gaji. Itu disunatkan. Kemudian disunatkan kita beristighfar. Buat minta ampun tadi. Lepas sembahyang kita minta ampun kepada Allah. Sebab dalam sembahyang tak khusyuk. Yang kedua dalam sembahyang kita ada bacaan. Rukun sembahyang qauling. Mungkin ada makhraj huruf yang tak betul, sifat huruf yang tak betul, tajwidnya ada tersilap. Jadi pas sembahyang kita minta ampun kepada Allah. Kan bagus lah. Memang ada salah lah. Kita bukan warak. Tuan-tuan haji lainlah, Pak Arab belaka, Habib, Syekh belaka, alhamdulillah. Tapi kita orang Melayu, orang Jawa, orang Bugis, orang Banjar, lidah kita lidah Melayu. Jadi mana makhraj hurufnya tak tepat. Sebab itu jangan ngumpat dekat warung. Pula Pak Imam tu tak betul. Engkau tak nak jadi imam. Pak Imam nak jadi imam bertuah lah tu. Alhamdulillah lah Pak Imam sabar jadi imam. Jangan ngumpat kat warung tak baik. Dosa kan. Buat tasawuf ngumpat tu kan haram, berdosa. Jadi bila dia bertobat kena jumpa Pak Imam. Pak Imam aku ngumpat engkau dulu Pak Imam. Jadi aku ni datang nak minta maaf. Kena jumpa. Jangan aku minta maaf tu kena sebut aku ngumpat dulu. Betul jangan ngumpat Pak Imam. Kemudian disunatkan kita beristighfar dan membaca Allahumma antas salam hingga akhir. Tetapi kita ni doa kita ni wirid-wirid lepas sembahyang telah disusun oleh ulama. Jadi kita ikut saja senang. Dalil dia kata hadis yang ke-129 An Thauban radhiyallahu anhu qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Daripada Thauban radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia selesai mengerjakan sembahyangnya, ia beristighfar kepada Allah 3 kali. Itu yang kita buat ikut sunnah Nabi. Dan setelah itu ia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita ni ulama dah susun zikir-zikir tu, kita ikut je. Nah, itu adalah sunnah Nabi. Sebab kita ni ikut sebab ulama. Sebab kita ni pegangan kita Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Sebab kita bukan ulama. Ulama dah susun, kita ikut je. Sebab itu merupakan sunnah Nabi. Selepas itu sunat bertasbih. Jadi biasa kita baca Fatihah dulu, ayat kursi dulu, baru bertasbih. Itu susunan yang telah dibuat oleh ulama-ulama. Dia susun dah cantik tu. Kemudian sunat bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Itu sunnah Nabi. Bukan bid'ah haram. Kita tengok dalil dia. Sebab dia orang kata bid'ah haram, bid'ah tolalah tu. Apalah Pak Imam orang masjid, orang surau ni buat bid'ah haram. Kita tengok dalil dia. Hadis yang ke-130 pada muka surat 189. Mastikah hadis jilid yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri rawahu Muslim. Itu hadis tu rawahu Muslim, bukan hadis dhaif. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Man, kalau belajar tata bahasa Arab, man ni man syartiyah. Tuan-tuan je belajar bahasa Arab, tu man syartiyah umum. Tak kira lelaki, perempuan, tua, muda, kaya ke miskin, itu barang siapa. Sesiapa yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut Subhanallah, 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 Maha suci Allah. Dia sebut bahasa Arab, mulut. Hatinya Maha suci Allah. Mulut Subhanallah, hati Maha suci Allah. Man sabbahallaha Subhanallah. Cuma jangan laju sangat. Kalau tuan-tuan imam kita buat tu dah okey dah. Ada orang pak imam terlalu laju. Ilana ya rabbana subhanallah subhanallah subhanallah. Kita dengar sebelah-sebelah aja. Sebelah. Terlalu laju. Dia kita nak tadabbur makna dia macam mana. Kita dengar sebelah. Berapa dia sebelah? Oh, selipar dia hilang dekat Mekah. Oh, dia ingat sebelah. Sebelah ada. Rupa sebelah lagi kena sapu. Dia siapa-siapa, tak isi dalam plastik, salah dia. Tak payah bersihkan tu dengan selipar-selipar dia disapu. Sambung. 33 kali. Tu Nabi kata, salatan wa salatina. Tu dalil dia. 33 kali. Jadi yang Pak Imam buat tu Allahu Akbar. Sunnah Nabi rupanya, bukan bid'ah haram. Jadi kita kena tipu je. Kalau tak belajar memang kena tipu. Dia kata bid'ah haram. Yang kedua, bertahmid kepada Allah dengan menyebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu makna. Arti dia lah. Wa hamidallaha 33 kali. Jadi yang Pak Imam buat tu betul, ikut sunnah Nabi. Cuma sebut betul Alhamdulillah. Tapi ada orang nak laju, macam laju biasa. Kalau bila laju memang silap. Terlalu laju lah, express. Dan Alhamdulillah dia dengarnya milah. Marah ma'i. Weh Pak milah mana ni? Alhamdulillah ma'i, cuma aku laju. Selo-selo Pak sebut betul Alhamdulillah. Aku tak nak dengar milah. Ni pau milah ni.
Tu alhamdulillah. Wa kabbarallaha 33 wa 30. Kemudian menyebut Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Berapa kali? 33 kali juga. Yang kesemuanya tambah. Nah, subhanallah 33 tambah alhamdulillah 33 tambah dengan Allah Akbar 33. Berapa? 99. Dan setelah itu ia genapkan bilangan yang ke-100 dengan menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kelebihan dia? Ini cerita kelebihan kita beramal kerana Allah. Tapi anak cucu, kadang-kadang cucu tanya tu, kita bertasbih, bertamid, bertakbir, apa kelebihan dia tu? Tu kita beramal kerana Allah. Kita Pak Yai kan tuan-tuan haji Pak Yai belaka, Mak Yai ada ni. Beramal kerana Allah, bukan kerana kelebihan. Cuma kita nak tahu saja kelebihan. Beramal bukan kerana kelebihan, kita beramal ikhlas kerana Allah. Tetapi kita kena tahu sebab kita ada anak. Anak akan tanya, anak murid tanya, cucu tanya. Kita ada cucu, tuan-tuan haji ada cucu kan. Kalau cucu tanya tak tahu, kita rasa Allah gaul kepala sana, gaul kepala sini. Tak maulah. Jadi kita kena tahulah. Apa kelebihan dia tu? Nabi terangkan. Nabi terang. Bukan Atuk terang. Atuk cuma telah sampaikan yang Nabi beritahu. Ghufirat lahu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Tu dia. Nescaya, tu jawab man tu. Jawab man kalau belajar tata bahasa Arab, jawab man tadi, ghufirat lahu khatayahu. Nescaya diampunkan dosa-dosanya. Allah Akbar. Kan betul lah. Jadi kalau lepas semaya caw, betul lah, rugilah. Dia kata rugi, betul. Rugi sungguh. Rugi. Jadi tuan-tuan haji yang tunggu, ibu-ibu haji-haji yang tunggu sabar je beramal, Allah ampunkan dosa. Siapa beritahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beritahu. Bukan pengurusi, bukan Pak Bilal, bukan Noja, bukan Tok Siok, apa tu lagi? Macam tu. Yang beritahu tu kan Rasulullah. Bila Rasulullah beritahu, kita sebagai umat ni yakin 100%. Sebab itu kita buat. Bukan bidah haram. Nescaya diampunkan dosa-dosanya, yakni dosa kecil. Ini dosa kecil. Dosa besar memang tak dapat tidak, kita kena bertaubat dengan taubat nasuha. Kita kena taubat nasuha atau menyesal di atas dosa yang buat, tinggalkan, buat amal yang baik, benci untuk mengulangi dosa yang pernah dibuat. Ada salah dengan manusia, bermaaf-maafan, minta halal. Itu taubat nasuha. Itu dosa besar, kena bertaubat dengan taubat nasuha. Ini dosa kecil. Sebab dosa kecil ni kita tak dapat nak elak. Keluar je Allah macam-macam amal yang kita nampak. Takkan kita nak jalan pejam mata. Amoy Melayu, macam-macam amal lah. Tuan-tuan je dari payang, nampak nyonya-nyonya apa. Jadi minta ampun kepada Allah. Dosa ni, takut dosa mata ni. Dosa mata, dosa telinga, Allah Akbar. Sekalipun dosa-dosanya itu, Nabi kata, banyaknya mithla zabadil bahri, seperti buih air laut. Buih. Tuan-tuan je biasa pergi laut. Pergi ke mana Pak Cik? Pergi Deseru. Pak Cik dia pergi mana? Aku pergi dekat Kuantan sana. Basrah. Dekat Basrah. Dia kata, sedap mandi kat sana. Bila kita pergi kalau nampak ada buih tu. Nampak. Budak-budak ada sebut. Apa budak sebut? Di pondok kecil di pantai ombak berbuih putih beralun-alun. Tu banyak buih tu. Tu budak-budak sebut. Budak-budak pandai. Budak-budak pandai dia. Tu rawahu Muslim. Menurut huraian ulama rahimallahu taala, bacaan tasbih yang tersebut sunat diiringi dengan bacaan lagi Allahumma la mani'a lima a'tait, seperti yang terangkan dalam hadis yang berikut, iaitu hadis yang ke-131. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan sembahyang fardu yang 5. Sebab ini kita ni ulama dah susun, jadi kita ikut susunan yang biasalah wiridnya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang kita baca tu ikut sunnah Nabi. Selain dari itu, disunatkan juga membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mana dalil dia? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah awsika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kepada Mu'adz, aku berpesan. Rasulullah kata ausi yusi ausi, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan daripada membaca pada tiap-tiap kali engkau selesai mengerjakan sembahyang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah ya Tuhanku, tolongilah aku supaya aku tetap mengingati dan menyebut-nyebut nama-Mu Allah dalam segala keadaan, dan supaya aku sentiasa bersyukur kepadamu wa syukrika, dan supaya aku sentiasa bersyukur kepadamu wa husna ibadatik, dan juga supaya aku dapat mengerjakan ibadat kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Disunatkan juga membaca qul huwallahu ahad sehingga akhir, qul a'udzu birabbil falaq sehingga akhir, qul a'udzu birabbin nas sehingga akhir, sehinggalah akhir baca tu. Ini bagi kalau kita tak ada majlis ilmu. Pak kita ni ada majlis ilmu maghrib, sebab itu Pak Imam kita baca tu ringkas. Bukan tak beramal, nak beramal sekali, boleh beramal sekali kalau tak ada majlis ilmu, sebab kita lebih utamakan majlis ilmu. Sebab ini fardu ain. Kalau Pak Imam baca daripada awal semua sampai habis, memanglah nanti majlis ilmu dapat masa sikit sangat. Macam kalau ikutkan kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali. Tapi sebabkan kita ada majlis ilmu, kita lebih utamakan majlis ilmu bab fardu ain. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Uqbah bin Amir al-Juhayni radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhati dubara kulli shalah. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu katanya, aku disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca surah-surah al-mu'awwidhat pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan sembahyang. Ini kalau kita ada masa, itu kita bacalah. Cuma kita di masjid-masjid di surau ni kebanyakan kita ada majlis ilmu. Mengenai ayat kursi, betul tuan-tuan haji, itu tuan-tuan imam kita biasa bacalah. Tuan-tuan imam kita ayat kursi ni biasa dibaca. Mana dalil dia? Hadis yang ke-134. An Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, kata Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a. Jadi man barang siapa yang baca dia yang dapat. Jadi sesiapa yang membaca ayat kursi, Nabi kata, pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Ada bidang orang. Nabi beritahu. Barang siapa membaca ayat kursi pada tiap-tiap kali selesai mengerjakan sembahyang fardu 5 waktu. Bagaimana yang tuan-tuan imam kita buat di Malaysia? Okey, itu betul lah tu. Dubara kulli salati maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang dapat menghalangnya
daripada masuk syurga, melainkan masa kematian yang belum sampai saja lagi. Itu kelebihan baca ayat kursi selepas ada solat fardu. Jadi tuan-tuan kita imam baca itu ikut je lah. Jangan kita cabut lagi, kata beda haram pula. Kita dah belajar, dah dengar. Macam tuan-tuan haji memang lapak yaya lah ke. Ni kena ingatkan anak cucu. Beritahu jangan termasuk terikut dengan pahaman Wahabi itu. Sebab pahaman Wahabi sesat. Syiah, Qadariyah, Jabariyah, ada 72 ajaran sesat. Yang betul Nabi kata satu je. Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidiyah. Disunatkan juga membaca zikir yang berikut sebanyak 10 kali selepas mengerjakan sembahyang subuh dan maghrib. Ini bagi kita di masjid, di surau yang tidak ada majlis ilmu lah. Tapi kalau tadi ada majlis ilmu, kita baca 3 kali pun ialah Alhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khair wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya lah kuasa pemerintahan. Itu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamd. Baginya lah segala pujian. Dialah juru yang menentukan segala kebaikan. Ia menghidup dan mematikan Allah. Itu Allah yuhyi wa yumit. Ialah Allah yang menghidupkan. Yang menghidupkan kita alhamdulillah. Dan mematikan tu. Lepas tu bila tiba kematian, berlaku kematian, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Kematian. Sebab semuanya itu daripada Allah. Allah yang hidupkan, Allah matikan. Jangan hentak-hentak kaki, jangan mencakar-cakar muka, jangan mencari baju. Ini ada. Terjerit-terpekik, ya Allah, meraung. Satu kampung dengar. Tak boleh. Itu sifat-sifat orang jahiliah. Mati biasalah, hidup lawannya mati. Sedih biasalah, mengalai mata tu biasa. Tapi jangan menghentak kaki. Menghentak kaki, Allah, tak ambil baju, cakar muka, terpekik. Tapi orang pek raja tak adalah, sebab kita orang pek raja, alhamdulillah. Orang belajar berlaku, orang baik-baik berlaku, orang alim berlaku. Pek raja darat, pek ke tengah laut. Ini ada. Masa mak ayah kita masih hidup, tak nak taat pada mak ayah, tengah-tengah mak ayah. Mak ayah mati terjerit terpekik, kenapa pula? Patut masih hidup, ya Allah, taatlah pada mak ayah tu. Kami cinta Allah, kami cinta Nabi, kami ta'an ayah, kami ta'an ummi. Sepatut gitulah. Ni tak? Masih hidup, mak ayah tergetengkir, adik-adik gitu. Macam orang gaji dia. Dan ia maha kuasa Allah. Maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Disunatkan juga membaca ayat-ayat suci. Syahidallah. Hingga bighairi hisab. Disunatkan juga membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Wa azaimi maghfiratik. Wassalamata min kulli ith. Wal ghanimata min kulli bir. Wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu taufik dan hidayah untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik yang menyebabkan aku beroleh rahmatmu, dan mengerjakan perkara-perkara yang wajib yang menyebabkan aku beroleh keampunanmu, dan beroleh selamat sentosa dari tiap-tiap perkara yang mendatangkan dosa, serta beruntung mendapat faedah dari tiap-tiap kebajikan, dan juga berjaya masuk syurga serta terselamat daripada neraka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kathal wa minal jubni wal fashal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kesusahan yang merunsingkan, dan daripada sifat malas, dan dari sifat pengecut, serta perkara-perkara yang menggagalkan, dan juga dari tekanan hutang yang berat dan tindasan orang-orang yang zalim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bala, bencana, ujian yang berat, dan daripada timpa kecelakaan, daripada kejahatan qada takdir, dan daripada sebarang perkara yang menjadikan musuh mencemoh dan bergembira. Dalam hadis yang berikut diterangkan tentang doa yang banyak sekali dibaca oleh Rasulullah SAW kerana kandungannya meliputi kebaikan dunia dan akhirat.
doa yang biasa kita dengar dalam khutbah yang kedua, iaitu hadis yang ke-135. An Anas radhiyallahu anhu qala kana aktharu da'watin yad'u biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, doa yang banyak sekali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. InsyaAllah akan datang, kita sambung bulan akan datang pasal yang kelima, sembahyang sunat dan bahagian-bahagian sembahyang sunat. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.